Okey, tadi ada masalah sikit tuan-puan. Ada masalah teknikal sikit tadi, putus. InsyaAllah kita sambung balik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah seperti biasa tuan-puan, kita akan sambung pengajian kitab kita pada pagi ini setiap Sabtu, kitab Paku Imam. Kita akan masuk tajuk baru hari ini, iaitu ciri yang ke-10 daripada 13 ciri ketuhanan yang ada pada zat Tuhan. InsyaAllah malam ni ataupun pagi ini kita akan masuk ciri yang ke-10, ciri yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan ke-10-nya daripada 13 ciri ketuhanan yang dibahas dalam kitab Paku Iman ini hanya 13 ciri sahaja. Dia tidak menyebut ciri maknawiyah yang disebut oleh Al-Iman Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi kitab kita ini dalam bentuk yang ringkas saja, lebih kepada tujuan untuk settlekan fardu ain ataupun untuk kita bantu masyarakat supaya lepas tuntutan fardu ain, iaitu tuntutan fardu ain, fokus kepada 13 ciri ketuhanan yang dirumuskan oleh Al-Iman Abu Hasan Asy'ari. Baik, kita akan sambung ciri yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ke-10-nya daripada 13 ciri hayatun. Dan ke-10-nya daripada 13 ataupun lebih spesifik ciri ma'ani yang ke-4. Kalau nisbah ciri ma'ani ke-4 daripada 7, bermula daripada qudrah, iradah, ilmun dan hayah. Kita dah bincang 3 ciri sifat yang termasuk dalam komponen ma'ani, yang termasuk di dalam kategori ma'ani. Ini ciri yang ke-4 daripada 7 ciri ma'ani ataupun ciri ke-10 daripada 13 ciri ketuhanan yang ada pada diri Tuhan. Ciri yang ke-10 yang bernama hayatun. Hayatun ini seperti biasa tuan-puan, nama bagi sifat yang ada di diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayat ini bukan sifat tetapi nama. Yang ini dia panggil nama sifat, nama bagi sifat. Adapun sifat berada pada diri Tuhan yang kita perlu faham. Adapun boleh tulis di buku ini, di kitab ini, dipanggil nama, merujuk kepada sifat yang ada di diri Allah. Jadi hayatun settle merujuk kepada nama bagi sifat yang ada di diri Allah. Adapun yang kita nak faham adalah makna hayah. Arti hayah. Wajib bagi Allah Ta'ala itu ada sifat yang bernama hayatun. Ini seperti biasa tuan, rumus hukum akal. Tiap-tiap ciri akan dimulakan dengan rumus hukum akal. Mana rumus hukum akal? Yang ini menjadi tanggungjawab kepada kita untuk pandai, untuk faham, untuk tahu, menggunakan hukum akal. Sebab hukum akal kita akan decide, akan tentukan setiap sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kenapa ulama memulakan dengan rumus hukum akal, kerana ini merupakan orang panggil tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pastikan bahawa setiap sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu mesti kita pandai menghukumkan dengan hukum akal. Maka hayat ini, bagaimana cara hukum akal decide, iaitu wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat yang bernama hayat,
Wajib ini seperti biasa tuan, makna apa wajib? Maknanya mesti. Wajib dengan makna mesti ada bagi Allah Ta'ala itu sifat yang bernama hayatun. Kenapa kita boleh tentu, kita boleh keluarkan hukum, akal kita boleh tentu, akal kita boleh decide bahawa mesti ada pada diri Allah sifat yang bernama hayah, kerana kita faham apa itu hayah. Kita nampak, kita faham, kita tahu. Tahu, faham, nampak di hati. Itu dia panggil mengetahui. Itu menjadi tanggungjawab kita, menjadi tuntutan kepada kita. Jadi apabila kita tahu, apabila kita faham, apabila kita nampak di hati kita tentang hayah, makna hayah, maka kita pun boleh hukumkan dengan hukum akal, boleh decide mesti ada pada diri Allah Ta'ala sifat yang bernama hayatun. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, erti hayah. Baru kita nak tengok makna hayah. Makna hayatun. Erti hayah. Hidup ataupun penhidup. Penhidup yang berdiri, yang ada ia sifat penhidup itu pada zat Allah Ta'ala. Di mana penhidup ni berdiri ia, yakni ada ia, betul-betul ada ia sifat penhayat ini pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan bukan hidupnya, hidup penhayat ini dengan roh. Allah Ta'ala ni dia hidup bukan dengan alat. Dia hidup bukan dengan alat, bukan dengan roh. Tak sama dengan makhluk ataupun tak sama dengan baharu. Ataupun hidup dengan nyawa. Dan mustahilnya penhidup itu atau mati. Bermula dalil wajib hidup Allah Ta'ala itu baharu alam. Baik, settle. Kita yang pertama tuan-puan, ini dah mustahil. Ini dah dia punya closing. Penutup dah. Baik, dia pendek saja hayat ini. Baik, kita nak tahu yang pertama dulu. Kita dah tahu tadi nama sifat. Hayat ini merujuk kepada nama sifat. Nama sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Mudah untuk kita panggil. Nama dia ialah hayatun. Hayat, penhidup. Baik, kita nak tahu apa dia penhidup. Yang pertama, kita nak tahu makna dia. Ataupun kita panggil definisi penhidup ini apa dia. Baik, penhidup ini, sebagaimana selalu kita sebut, hayat ini salah satu daripada sifat ma'ani. Apabila sifat ma'ani semua, dia akan mulakan dengan ta'rif ataupun definisi ataupun makna wujudiyatun. Sifatun wujudiyatun qaimatun. Itu permulaan ta'rif ataupun makna sifat ma'ani. Begitu juga dengan hayah. Apa makna sifat hayah? Yang dikemukakan oleh tuan guru kita ini. Dia kata sifat hayah ini ialah penhidup yang berdiri, yang betul-betul ada ia sifat penhidup pada zat Allah Ta'ala. Maknanya, sifatun wujudiyatun bizatihi ta'ala tusahhihu liman qamat. Tusahhihu liman qamat bihil idrak. Ini sifat penhayat. Apa dia dalam bahasa kita? Dalam bahasa kita, tuan-puan, dia kata sifat penhidup ini ialah satu sifat yang jenis ada ataupun yang betul-betul ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi syarat liman qamat bihil idraku, yang menjadi syarat untuk keberadaan segala sifat ma'ani yang lain. Ingat, sifat penhayat ini dia tidak ada takluk. Dia tidak ada fungsi. Salah satu sifat yang tidak ada takluk, sifat ma'ani ada 7 ni tuan-puan, semua sifat ma'ani ada 7 ini ada takluk, melainkan hayat sahaja dia tidak ada takluk. Dia tidak ada fungsi. Tetapi walaupun dia tidak ada fungsi, peranan dia ataupun syarat dia sangat besar. Peranan dia sangat besar. Apa dia punya peranan dia? Ni. Liman qamat tusahhihu liman qamat bihil idrak. Sifat penhayat ini satu sifat yang betul-betul ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat ma'ani. Apabila kita faham, apabila kita
dengan sifat wujudiyatun qa'imatun ini merujuk kepada sifat ma'ani, iaitu sifat yang real, yang betul-betul ada pada diri Allah Ta'ala. Tusahhihu liman qamat bihil idrak, yang menjadi syarat. Kalau dalam kitab lama dia kata yang mengesahkan atau yang membenarkan. Maksud bahasa kita panggil sebagai syarat untuk keberadaan segala sifat ma'ani yang lain. Ini penting dia punya peranan dia. Walaupun dia tidak ada fungsi, kalau sifat lain tuan-puan, sifat qudrah ada fungsi. Dengan sifat qudrah, dengan sebab dia ada qudrah, ada berkuasa, dia berfungsi untuk mengada dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Itu fungsi qudrah. Iradah pula, dengan sebab adanya iradah, adanya sifat berkehendak, membolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfungsi sifat ini, membolehkan sifat iradah ini, sifat berkehendak ini. Apa takluk dia, apa fungsi dia? Fungsi dia untuk menentukan, atau dipanggil taksis, menentukan segala perkara mungkin. Begitu juga dengan ilmun. Ilmun pula peranan, fungsi dia, takluk inkishaf. Tetapi hayah ini, dia tidak ada takluk. Hayah ini dia tidak ada fungsi. Walaupun tidak ada fungsi, perlu kita ingat dia ada peranan dia. Apa peranan dia yang besar? Peranan dia ialah sebagai prasyarat yang penting untuk apa? Untuk keberadaan segala sifat ma'ani yang lain. Jadi syarat bagi adanya sifat ma'ani yang lain, kena ada sifat penhidup. Apa makna dia? Dengan sifat penhidup ini, Allah boleh bersifat dengan qudrah. Dengan sifat penhidup ini, Allah boleh bersifat dengan iradah. Dengan sifat penhidup ini, Allah boleh bersifat dengan ilmun. Kalau tidak ada sifat penhidup, tidak ada makna. Tidak ada makna segala sifat ma'ani yang lain. Itu penting penhidup ini. Sebab tu dia kata penhidup ini sebagai syarat, untuk keberadaan segala sifat ma'ani yang lain. Dengan sifat penhidup, Allah bersifat dengan ilmun, Allah bersifat dengan qudrah, iradah, sama' dan basar. Itu dia punya makna serta pendetailan makna. Baik, sebelum kita pergi ke mustahil. Baik, itu makna, artinya hidup yang berdiri ia pada zat Allah Ta'ala dan bukan hidupnya dengan ruh atau nyawa. Baik, dia berbeza dengan hayah, berbeza dengan makhluk. Sekejap lagi kita akan buat sekali lagi kesimpulan sebelum kita pindah kepada ke sebelah sama. Kita akan baca juga dua hari ni sebab hayah dia kecil, dia pendek saja. Kita akan baca hayah dan sama. Baik, sebelum kita baca mustahil tu istihalah. Baik, kita tengok dulu apa perbezaan ataupun untuk lebih kita faham tentang konsep hayah pada Allah Ta'ala ataupun penhidup pada Allah Ta'ala. Kita faham juga konsep hayah kita. Dia berbeza. Ya, berbeza. Hayah kita ini, hayah dengan alat. Hidup kita ini dengan roh. Hidup kita ini dengan nyawa. Tetapi konsepnya lebih kurang sama. Apa dia? Hidup kita ini dia memainkan peranan penting kepada segala ciri yang lain. Dengan sebab hidup kita ini, hidup kita tuan-puan, dengan sebab hidup kita menyebabkan segala ciri ma'ani yang lain boleh berfungsi. Kita hidup menyebabkan pendengar kita boleh berperan, boleh berfungsi. Kita hidup, kita ada nyawa, kita ada sifat penhidup, menyebabkan penglihat kita boleh berfungsi. Kita ada hidup, ataupun dalam bahasa kita, bahasa makhluk kita panggil kita ada nyawa, menyebabkan kudrah kita ini boleh berfungsi. Kita ada kudrah, kita ada tenaga, kita ada ghin. Kalau ada ghin tapi nyawa tidak ada makna. Tidak ada makna segala sifat makna yang lain tanpa ghin, tanpa nyawa, tanpa ruh. Begitu, itulah juga konsep kita. Konsep manusia ini,
Qudrah ada nyawa kita ini ataupun penhidup kita ini ataupun roh kita ini memastikan bahawa segala ciri-ciri ma'ani kita yang lain berfungsi ataupun ada makna. Kalaulah segala ciri yang lain sempurna tapi roh tidak ada, nyawa tidak ada makna segala fungsi segala ciri-ciri ma'ani yang lain. Walaupun ciri ma'ani yang lain, kita ada qudrah, ada tenaga, ada ghain, kita ada iradah, ada kehendak. Kita boleh menentukan segala kehendak kita. Kita boleh decide, kita boleh buat keputusan segala kehendak kita. Dan juga kita ada pendengar. Tapi kalau tanpa roh, tanpa nyawa, tidak ada makna segala ciri-ciri ma'ani yang lain. Begitu juga tuan-puan, konsep hayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hayah kita tahu, apa makna hayah yang kita sebut tadi? Hayah ni satu sifat penhidup yang betul-betul ada pada zat Allah Ta'ala, dan dia ini tusahhihu liman qamat bihil idrak, sebagai syarat. Dia tidak ada ta'alluq, dia tidak ada fungsi, tetapi walaupun dia tidak ada fungsi, dia ada peranan yang tersendiri. Peranan dia besar. Apa peranan dia? Sebagai syarat untuk keberadaan segala sifat ma'ani yang lain. Ini syarat untuk pastikan segala sifat ma'ani yang lain berfungsi, mesti ada sifat hidup. Dengan sifat hidup yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bersifat dengan ilmun. Allah boleh bersifat dengan qudrah. Allah boleh bersifat dengan iradah. Allah boleh bersifat dengan sama. Allah boleh bersifat dengan basar. Itu kesimpulan makna hayah. Baik. Dan mustahilnya, masuk. Mustahil ni istihalah. Dan mustahilnya mati. Jadi mustahil, benda yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tu apa dia mustahil? Merujuk kepada perkara yang tidak layak pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Mati. Mati tu dipanggil mustahil. Mati tu dipanggil mustahil. Adapun istihalah bukan mati, istihalah itu tak mati. Jadi istihalah itulah yang kita kena pegang dan hati kita, mesti Allah Subhanahu Wa Taala tak mati. Jadi tak mati itu sifat dia. Satu istihalah ni dia penafian, tak mati. Kenapa dia tak mati? Kerana dia hidup. Hidup selama-lama. Hidup Allah Taala ni, sifat hayat Allah Taala ni, dia ada hubung kait dengan sifat-sifat yang lain. Hidup Allah Ta'ala ini wujud. Hidup Allah Ta'ala ini kidam. Hidup Allah Ta'ala ini baqa. Hidup Allah Ta'ala ini tidak ada permulaan. Tu kidam. Hidup Allah Ta'ala ini baqa. Kekal selama-lamanya. Itu dia punya hubung kait dengan sifat yang lain. Qiyamuhu binafsi sama. Hidup Allah Ta'ala ini qiyamuhu binafsi. Hidup Allah Ta'ala ini tidak ada yang menjadikan dia. Itu dia panggil hubung kait hayat dengan sifat lain. Dengan wujud, kidan, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih. Itu dia ada hubung kait dengan sifat salbiah yang lain. Itu cara untuk kita, hayat ini kita nak rangkaikan dengan sifat salbiah yang lain. Dan sifat nafsiyah. Macam mana cara dia? Hayat ini, hidup Allah Ta'ala ini, hidup wujud. Hayat Allah Ta'ala ini, kita kata hayat Allah Ta'ala ini, wujud ke tidak? Hayat Allah Ta'ala itu wujudun, ada. Lagi, hayat Allah Ta'ala ini, penhidup Allah Ta'ala ini, kidam. Tidak ada mula bagi adanya hayat Allah Ta'ala. Lagi, yang ketiga, hayat Allah Ta'ala ini, baqa. Hayat Allah Ta'ala ini tidak ada penhujung. Itu dia panggil kekal. Hayat Allah Ta'ala ini kekal selama-lama. Yang ini tidak ada penhujung bagi adanya hayat Allah Ta'ala. Bagi adanya penhidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara kita nak faham.
Cara kita nak kenal, cara kita nak faham, cara kita nak tahu tentang penhidup yang ada pada diri Allah Ta'ala, cara kita hubung kait, rangkaikan dengan ciri yang lain. Dia boleh berangkai dengan ciri-ciri yang lain. Haya. Lagi pula tuan-tuan, haya Allah Ta'ala ini qiyamuhu binafsih. Yang keempat, haya Allah Ta'ala ini tidak memerlukan, haya Allah Ta'ala ini tidak memerlukan yang menjadikan dia. Qiyamuhu binafsih kita tahu ada dua makna. Lagi pula, haya Allah Ta'ala ini wahdaniyah. Haya Allah Ta'ala ini tidak berbilang. Bukan ada dua haya, bukan ada tiga haya, bukan ada empat haya. Haya Allah Ta'ala tak berbilang. Itu salbiyah, tak berbilang. Salbiyah semua makna penafian. Tak berbilang, tak ada mula. Tak berhajat kepada yang lain. Itu semuanya salbiyah. Jadi mustahil yang mana? Mustahil tu mati. Istihalah itu tak mati. Mustahil itu benda yang kena hukum, benda yang tak layak pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mati. Adapun istihalah itu dia panggil benda yang ada, benda yang sabit, iaitu tak mati itu sabit. Dan mustahilnya sifat penhidup itu mati. Mati itu benda yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tu dia bersifat dengan penhidup. Dan dia bersifat dengan tak mati. Dia bersifat dengan penhidup dan bersifat dengan tak mati. Kenapa nak kena kata tak mati? Istihalah. Kerana istihalah ini untuk menzahirkan makna wujubun. Makna mesti penhidup itu, mesti ada sifat penhidup pada Allah Ta'ala itu. Apa makna mesti ada sifat penhidup? Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tak mati sampai bila-bila. Itu nak penegasan. Istihalah itu sebagai penegasan kepada makna hidup. Itu penting. Kalau orang tanya kenapa nak kena ada istihalah, nak kena ada tak pula. Cukup penhidup, tak juga berperanan. Tak juga penting sebagai penegasan. Penegasan kepada makna penhidup. Makna mesti ada sifat penhidup. Iaitu mesti Allah Ta'ala tak mati sampai bila-bila. Dia panggil tak mati itu untuk menegaskan makna mesti ada sifat penhidup. Untuk mentahkidkan lagi ataupun dia panggil mengkonfirmkan lagi, menampakkan jelas kita punya kepahaman kita sifat penhidup itu. Sebab tauhid ni tuan-puan, tauhid ini kita kena nampak, kena faham. Memang fiqh pun kena faham. Tapi tauhid ini memang kita kena nampak sendiri dalam hati kita. Baru kita panggil kita kenal, kita faham, kita tahu tentang ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Sebab itulah yang kita nak pegang. Apa yang kita nampak tentang sifat penhidup? Maksud nampak ni nampak di hati, bukan nampak dengan zahir. Nampak di hati. Nampak di hati tu kita panggil faham. Kenampakan kita di hati, apa yang kita nampak di hati, itulah dalam bahasa lain kita panggil apa yang kita faham. Apa yang kita tahu, apa yang kita faham, maksud dia apa yang kita nampak di hati kita. Jadi apa yang kita nampak di hati kita, apa yang kita faham, apa yang kita tahu, kesemuanya satu, itulah dia yang kita panggil benda yang kita pegang. Apabila kita pegang benda itu, itulah dia panggil imam dalam hati kita. Kita faham, kemudian kita pegang apa yang kita faham. Jadi pegangan itu, itulah dia panggil kepercayaan. Bermula dalil wajib hidup Allah Ta'ala itu baharu alam. Bermula dalil wajib hidup. Wajib hidup mesti Allah Ta'ala. Ada sifat penhidup. Mana dalil dia? Baharu alam. Allah ni, kalau Allah tak hidup, Allah mati, tak ada alam ni. Jadi alam duduk depan mata kita ni, sebagai saksi, sebagai dalil. Dalil ni maknanya sebagai tempat. Kata tepat cam, orang tua dulu kata apa dalil? Dalil ni tepat cam. Cam kata ada Allah Ta'ala. Sebagai dalil, adanya Allah Ta'ala baharu alam. Karena baharu alam ini, orang panggil alam yang baharu ini, alam yang bersifat baharu ini, alam ni kita. Masih wallah.
Kesemuanya selain daripada Allah kita panggil alam. Alam ini merujuk kepada orang panggil apa? Merujuk kepada ma siwa Allah ni, ma siwa Allah selain daripada Allah. Menunjuk kepada tanda adanya Allah tu dipanggil alam. Tanda adanya Allah Taala itulah dipanggil alam. Kita panggil alam bukit bukau gunung ganan segala benda mungkin. Kita panggil alam sebagai tanda adanya Allah Taala. Kalau Allah Taala ni ada yang mati, maka tidak akan ada alam ini. Kenapa? Kerana mesti Allah bersifat dengan hidup, barulah ada alam ini. Dan firmanullah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini artinya hendaklah kamu berserah diri atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Ini Allah Ta'ala sendiri cerita dalam Quran. Dia cerita bagaimana kelakuan dia, bagaimana cara dia. Berserahlah segala urusan kepada aku. Tawakul kita panggil. Serahlah segala urusan kepada aku. Bagaimana aku ni? Alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan yang sifat dia penhidup. Alladzi la yamut. Hidup yang macam mana? Yang tidak mati. Hidup yang tidak mati. Itu dia panggil hidup yang qadim ataupun hidup yang kekal. Hidup yang tidak menerima mati. Adapun roh kita hidup tuan-tuan, tapi roh kita kekal, tapi kekal yang menerima mati. Itu beza. Kekal roh dengan kekal sifat Allah Ta'ala dan kekal zat Allah Ta'ala, beza di mana? Kekal roh, kekal yang menerima mati, dan kekal zat Allah Ta'ala dan sifat ma'ani dia, kekal yang tidak menerima mati. Baik, settle. Dan kita nak masuk ke ciri yang ke-11. Baik, kita terus kepada yang ke-11. Settle. Jadi kesimpulan apa dia? Dia simple saja. Yang hayat ini sebab dia tidak ada peranan. Jadi tak banyak yang kita perlu ingat. Kita ingat satu saja, iaitu makna hayat dan juga peranan dia. Dan makna ni dikombinkan oleh ulama dengan peranan hayat. Dia tidak ada takluk. Tetapi dia ada syarat dia. Sebagai syarat ataupun kita panggil sebagai peranan bahasa kita, panggil peranan dia. Baik, sebelum kita masuk ke sebelah, kita baca sikit samak hari ni. Sebab dia ada samak pun dia tak banyak. Samak pun pendek saja, kita akan settlekan samak dan hayah supaya basar dan kalam tu basar. Minggu akan datang kita akan baca basar. Dia kalam dia lebih sikit. Dia kalam dia agak luas sedikit perbahasan dia. Kalam. Okey. Baik, status kita ulang sekali lagi sebagai apa panggil tahqiq untuk pastikan kita lebih clear apa itu hayah ataupun kita panggil penhidup. Kalau kita mudah faham sebab kita hidup dengan roh. Allah Taala dia tak hidup dengan roh, dia tak hidup dengan alat, dia tak hidup dengan nyawa, tetapi Allah hidup ini dengan sifat penhidup. Apa dia sifat penhidup tu? Sifat penhidup itu merujuk kepada satu sifat yang betul-betul ada di diri Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kita kombinkan terus dengan peranan dia, bukan takluk, sebagai syarat. Sifat penhidup ini sebagai syarat untuk keberadaan sifat ma'ani yang lain. Apa maksud dia? Sebagai syarat untuk kewujudan. Keberadaan itu mana? Kewujudan. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, sifat penhidup ini satu sifat yang betul-betul ada pada diri Allah. Betul-betul ada tu ma'ani. Pada diri Allah sebab untuk apa? Tusahhihu liman qamat bihil idrak. Untuk kewujudan ataupun dipanggil sebagai syarat kewujudan, sebagai syarat keberadaan ataupun kewujudan segala sifat ma'ani yang lain.
Apa maksud dia? Dengan sifat penhidup inilah, dengan sifat penhidup inilah Allah bersifat dengan qudrah. Dengan sifat penhidup inilah Allah bersifat dengan iradah. Dengan sifat penhidup inilah Allah bersifat dengan ilmun. Dengan sifat penhidup inilah Allah bersifat dengan basar, dan Allah bersifat dengan kalam. Allah bersifat dengan sama, Allah bersifat dengan basar, Allah bersifat dengan kalam, dengan sifat penhidup. Itu dia panggil syarab, walaupun dia tidak ada peranan, walaupun tidak ada fungsi, dia tidak ada takluk, tetapi peranan dia besar. Kenapa? Karena sebagai syarab untuk kewujudan segala sifat ma'ani yang lain. Tanpa hayah, sifat ma'ani lain tak boleh berfungsi. Tanpa hayah, tidak ada gunanya pendengar. Tanpa hayah, tidak ada gunanya penglihat. Tanpa hayah, tidak ada gunanya perkata. Tanpa hayah, tidak ada gunanya sifat kudrah Allah. Allah Ta'ala nak sifat kudrah Allah ni, Allah Ta'ala nak berfungsi, kudrah Allah ini, perkuasa Allah Ta'ala ada pada zat Allah Ta'ala ini, mesti ada hayah. Itu saja, simple tu apa? Simple saja hayah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita nak masuk pendengar pula. Pendengar dia ada takluk. Saya rasa macam dia punya line tak stabil. Line saya kot mungkin. Dia tak berapa nak stabil. Dia nak mungkin kadang-kadang sangkut sikit. Baik, dan ke-11 sama pendengar. Pendengar. Dan ke-11-nya daripada 13. Kita semakin menghampiri. Yang ke-13. Tak lama tuan-puan, setiap minggu satu, konsisten dah hampir nak khatam 13 ciri ketuhanan. Ciri yang basic, yang perlu setiap orang mengetahui. Untuk mengenal Allah Ta'ala, inilah metodologi yang perlu kita follow. Kalau orang cerita tuan-puan, aku tak perlu tahu ciri 13, tapi aku kenal Allah Ta'ala. Itu berhati-hati, dakwan itu. Memang ya ada cara lain untuk kenal, tak semestinya follow 13 ciri, cara lain, ada pendekatan lain. Tetapi kita tahu pendekatan dia follow itu, dia mengikut pendekatan Abu Hasan Asy'ari ini, takut tak capai target dia untuk kenal Allah. Jadi target untuk kenal Allah Ta'ala, proses dia boleh lalui mana-mana proses. Tapi kena lalu proses yang dah proven, maksud yang dah terbukti. Jalan-jalan yang diritis oleh para ulama yang dah terbukti sampai kepada Allah. Maksudnya terbukti kenal Allah Ta'ala. Yang dirinti oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini jalan-jalan yang telah terbukti sampai kepada Allah, yang ini boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh faham dan boleh tahu tentang ciri-ciri ketuhanan. Atau bahasa umum kita panggil tentang konsep ketuhanan. Dan kesebelahnya sam'un, atau kita panggil sama'. Dan ke-11-nya sama', atau kita panggil sam'un. Erti sama' ini, wajib bagi Allah ada sifat sama'. Ini fokus. Ini hukum akal dulu. Ini rumus hukum akal, tuan-tuan. Dia akan bermula dengan rumus ataupun sifir hukum akal. Sebab itu, kita memang rumus hukum akal, sifir hukum akal, dia merupakan basic yang sangat penting. Basic yang sangat penting sebagai asas, sebagai sifir yang kita akan guna pada setiap ciri. Ada 13 ciri Allah Ta'ala, tuan-tuan. Untuk mengenal Allah Ta'ala melalui 13 ciri yang ada pada diri Allah Ta'ala, mesti kita kena tahu sifir dia. Sebab sifir itu, sifir hukum akal ataupun rumus hukum akal, dia merupakan, dia panggil tanggungjawab ke kita untuk decide ataupun untuk tentukan, untuk hukum setiap 13 sifat itu. Sebab itu kenapa kita selalu sebut mesti dia akan mula dengan rumus hukum akal. Ini sama. Setiap sifat semua akan mulakan dengan rumus hukum akal. Wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat sama. Mesti. Wajib dengan makna mesti. Wajib itu kan rumus. Jadi keluar dia punya makna dia.
Wajib dengan mana mesti ada bagi Allah Ta'ala sifat yang bernama sama. Sifat yang bernama pendengar. Jadi nak boleh kita hukumkan mesti ada bagi Allah Ta'ala sifat yang bernama sama, mesti kena faham sama. Mesti kena faham, mesti kena tahu. Kena faham, kena tahu, kena nampak di hati. Nak faham, nak tahu, nak nampak di hati, mesti melalui proses. Salah satu proses ataupun jalan untuk faham, mesti belajar. Mesti belajar mencari info, maklumat tentang ciri sama. Berusaha untuk mencari maklumat tentang pendengar yang ada pada Allah. Itu kita panggil proses belajar. Apabila dia mencari info tentang ciri yang bernama pendengar yang ada pada Allah Ta'ala, dia dah dapat info, kemudian dia proses menggunakan akal. Mesti dia menggunakan akal dia. Apa dia? Peranan akal untuk memahami. Dia belajar, kemudian dia kena menggunakan akal untuk memahami. Kalau dia cari info tapi dia tak faham, maka tak akan dapat dia beriman kepada ciri sama. Ini kena faham dia punya flow dia. Dia punya langkah-langkah sehingga kita boleh beriman kepada ciri sama. Apa makna beriman? Kita boleh percaya. Kita boleh pegang ataupun kita boleh percaya benda yang kita faham. Maka kita nak boleh percaya benda yang kita faham itu, dia mesti melalui proses. Proses pertama kena belajar. Belajar ini apa dia? Berusaha mencari ilmu tentang ciri yang bernama pendengar yang ada pada Allah Ta'ala. Langkah yang kedua, dia mulakan menggunakan akal dia. Maksudnya dia cuba untuk faham. Info itu, info yang dia cari, info yang dia dapat, dia cuba faham. Ini dipanggil menggunakan peranan akal. Apa dia peranan akal? Iaitu cuba memahami apa yang dia belajar. Sebab tu orang tidak akal, tuan-puan, dia tidak wajib mengenal Allah Ta'ala. Orang yang tak sempurna akal, dia tidak perlu mengenal Allah. Orang gila tidak wajib mengenal Allah. Special dia di sisi Allah. Allah tak taklif atas dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia tidak ada peranan akal. Dia tidak boleh menggunakan fungsi akal dia untuk kenal Allah. Tak perlu dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita, tuan-puan, langkah kedua, kita mesti menggunakan daya penaklukan akal, analisis, sehingga kita faham. Sehingga kita faham. Sebab itulah apabila kita faham, kemudian kita last sekali kita pegang apa yang kita faham. Kita pegang apa yang kita faham, itulah dipanggil beriman. Itulah dipanggil akidah. Pegang apa yang kita faham, pegang apa yang kita faham. Percaya apa yang kita faham, itu dipanggil iman. Akidah ini pegang apa yang kita faham. Itulah dipanggil akidah ataupun iman. Itulah dia proses, tuan-puan. Kena tahu proses, baru dapat hasil. Tak tahu proses akan bela, akan kabur. Bagaimana action, bagaimana cara untuk bertindak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa proses, tanpa follow dia punya proses, tidak akan dapat result yang bagus, tidak akan dapat result yang berkesan, tidak akan dapat result yang sempurna untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sangat penting, tuan-puan. Terkadang orang cuba nak berhampir dengan Allah, cuba untuk mendekati Allah, cuba untuk mengenal Allah, cuba untuk beribadat kepada Allah, tetapi prosesnya mereka kesapinkan. Mereka skip proses, menyebabkan mereka berpura-pura mengenal Allah, mereka berpura-pura hampir kepada Allah, mereka berpura-pura ibadat kepada Allah dalam keadaan mereka tidak kenal siapa Tuhan yang sebenar. Beribadat tanpa mengenal tentang sistem syariat yang sebenar, menyebabkan mereka hentam dan bedal apa saja ibadat yang mereka lakukan. Baik, terus kepada tajuk kita, iklan sahaja. Iklan tak ada pun tak boleh, tuan-puan, akan ada iklan juga. Dan ke-11-nya sama. Artinya wajib bagi Allah ada sifat sama. Settle, tuan-puan, rumus sukun akal. Saya selalu sebut, tuan-puan, sebab untuk menjawab Tok Mahan, dai yang mengatakan tidak perlu untuk belajar hukun akal. Kita hanya wajib mengenal Tuhan, bukan wajib mengenal hukun akal. Habiskan masa saja tentang nak kenal hukun akal. Belajar tentang complicated, the very complicated, dia kata sangat kompleks tentang hukun akal, tak perlu belajar. Inilah kata puak-puak Wahabi. Kita kena tahu nak jawab, tuan-puan. Dakyah. Artinya mendengar. Baik, kita nak tengok apa dia makna pendengar, tuan-puan. Apa mendengar?
Pendengar ni sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala. Artinya, arti mendengar. Rumuh kakak kita tahu mesti ada pada Allah Ta'ala sifat pendengar. Mesti ada. Apabila kita nak tahu mesti ada, mesti kita kena faham. Kalau tak faham, tak boleh kata mesti ada. Kalau mesti ada tanpa faham, itu dipanggil taklid. Itu dipanggil ikut-ikutan. Ikut-ikutan di dalam iman, ikut-ikutan di dalam usuluddin, ikut-ikutan di dalam aqidah, bahaya. Kenapa? Karena dia mengikut guru tanpa faham. Itu ada khilaf. Ada setengah ulama mengatakan tidak ada iman orang yang taklid, walaupun ada pendapat yang mengatakan masih selamat. Tetapi ada khilaf. Kita tak nak ikut-ikutan. Mesti kita kata mesti ada bagi Allah Ta'ala sifat yang bernama pendengar. Mesti kita nampak. Kenapa kita boleh kata mesti ada sifat pendengar? Karena kita faham pendengar. Baik, apa dia mendengar? Artinya mendengar. Mendengar ni dengan masdari lah. Kalau pendengar tu dipanggil sifat dengan makna ismi, merujuk kepada sifat. Pendengar merujuk kepada sifat. Kalau mendengar dia panggil terjemah dengan masdari. Mendengar ni dia panggil apa? Mendengar ni maksud dia nak kepada pendengar. Masdari tu dia guna je masdari tapi dia nak pendengar. Artinya mendengar, ini pendengar. Mendengar tu samarah. Mendengar tu kesan daripada pendengar. Mendengar yang berdiri, yakni pendengar, sifat pendengar ini yang berdiri, yakni yang ada ia sifat pendengar itu pada zat Allah Ta'ala. Sama tuan-puan, sifat wujudi, sifat makni sama. Sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala, sama. Iaitu sifat pendengar ni sifat yang maujud, sifat yang wujudi, sifat yang betul-betul ada pada diri Allah Ta'ala. Yan ni takluk, peranan. Fungsi dia. Takluk sifat pendengar. Yang mendengar Allah Ta'ala dengan dia dengan sifat sama. Yang ada keupayaan untuk mendengar. Dengan apa? Dengan sifat pendengar. Ni dia combine terus makna ini dengan takluk. Ataupun dengan fungsi pendengar. Yang mendengar Allah Ta'ala dengan dia dengan sifat pendengar. Ni jelas tuan-puan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mendengar dengan sifat, bukan mendengar dengan zat. Mendengar dengan sifat, bukan mendengar dengan zat. Mu'tazilah dia kata mendengar dengan zat. Yang mendengar Allah Ta'ala dengan dia dengan sifat pendengar. Apa yang mendengar? Ni bidang tugas dia, job dia. Bidang tugas pendengar, dia mendengar akan tiap-tiap barang yang ada. Ini penting tuan-puan. Kita tahu bidang tugas pendengar. Apa dia ada fungsi. Ya. Fungsi dia ada keupayaan untuk mendengar apa benda yang dia nak dengar. Apa benda yang dia nak dengar. Dia boleh tak dengar panjang. Dia boleh tak dengar bulat. Dia boleh tak dengar buah luruh. Bukan buah tapi luruh. Bukan buah tapi luruh. Dia boleh tak dengar putih. Dia boleh tak dengar hitam. Dia boleh tak dengar zat diri kita. Bukan tengok, dengar diri kita. Dia boleh tak dengar warna kulit yang ada pada kita. Dia boleh tak dengar masin. Dia boleh tak dengar masam. Dia boleh tak dengar manis. Dia boleh tak dengar pedas. Itu kita nak tahu. Ini dia panggil job dia, bidang tugas pendengar. Ini antara tajuk, antara dia panggil term yang perlu kita faham, perlu kita ingat untuk panggil apa? Untuk pastikan clear. Clear betul-betul kita faham yang kata pendengar ini kita tahu dia sifat pendengar, sifat ada betul-betul ada di diri Allah. Dan yang kedua kita tahu fungsi dia. Dia pendengar ini dia ada keupayaan untuk mendengar. Baik, yang ketiga mendengar apa? Mendengar sesuatu benda yang amrun wujudi. Ini faham tuan-puan. Apabila kita tahu clear bidang tugas pendengar menyebabkan kita faham dan clear benda yang makdum Allah Ta'ala tak dengar. Bukan tugas dia, bukan peranan dia. Benda amrun iktibar itu bukan tugas, bukan peranan pendengar. Jadi tidak ada isu lemah Allah Ta'ala kerana tak dengar tentang apa namanya bulat. Kerana bulat itu bukan wujudi, tapi bulat itu amrun i'tibari. Ini penting. Baik, mana job dia? Bidang tugas pendengar.
mendengar Allah Ta'ala dengan dia dengan sifat pendengar akan tiap-tiap barang yang ada, yakni tiap-tiap amrun wujudi, bukan mendengarnya dengan telinga. Baik, dia nak cerita pula bukan mendengar dengan alat. Baik, kita faham dulu statement ataupun terma yang kata wujudi. Kita faham, selalu kita ulang tuan-puan. Allah Ta'ala ni dia mendengar tuan-puan, dia mendengar semua perkara, ya, tapi perkara yang amrun wujudi saja. Perkara yang betul-betul ada, yang dapat dikesan menggunakan panca indera. Sama ada panca indera secara zahir ataupun panca indera dalaman. Dia panggil sama ada kita mendengar itu, kita dah bahagikan. Dia kata wujudi itu sama ada wujudi fil kharij ataupun wujudi fi wujdan. Kita dah bahas sebelum daripada ni konsep wujudi. Kita selalu ulang konsep wujudi ni penting untuk kita faham sebab dia ada kaitan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani tuan-puan, kalau nak faham betul-betul sifat ma'ani 7 ini, mesti kita faham konsep amrun wujudi. Kalau kita sebut apa makna amrun wujudi, yang kedua kita faham konsep pembahagian dia. Amr wujudi ni ada dua, wujudi fil kharij, yang kedua wujudi fi wujdan. Dan last kali tu kita bagi selalu konsep apa ataupun kita bagi formula wujudi. Yang kita kata kullu mawjudin yasihu an yura wa yusma. Itu penting. Kita dah selalu sebut tuan-puan. Cuma hari ni kita tak nak detailkan sebab nak jimatkan masa, kerana kita dah selalu sebut. Cuma kita nak imbas secara selalu. Imbas secara lalu saja, iaitu apabila kita faham amrun wujudi, kita dah tahu job pendengar. Kita tahu pendengar ini makna apa. Kita tahu fungsi pendengar dan kita tahu bidang tugas dia. Bidang tugas pendengar ini, dia mendengar, dia ada keupayaan untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar semua perkara, semua barang, ataupun semua benda yang ada. Semua benda yang ada, Allah Ta'ala dengar. Maknanya tuan-puan, kita faham amr wujudi, kita akan secara auto, kita akan faham amrun iktibar. Amrun iktibar, perkara yang hanya faham menggunakan akal. Kita faham menggunakan akal, tapi benda itu tidak boleh teris. Benda itu tidak boleh kesan dengan panca indera. Tak boleh kesan, tak boleh nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa. Tak boleh sentuh nadria sentuhan. Itulah kita panggil amrun iktibar. Di dalam pengkelasan, ini kena faham sebab tu saya ulang tuan-puan, untuk newbie, untuk orang-orang yang baru, dia masih bela di antara amrun iktibar, apa dia wujudi, apa dia walaupun benda ini tuan-puan, benda ini sebenarnya dia tahap bukan tahap basic tapi tahap pertengahan. Jadi saya combinekan basic dan pertengahan supaya kita lebih mantap kita punya kepahaman dan usul. Kalau basic tak perlu kita bincang amrun iktibar, tak perlu kita bincang wujudi, tak perlu kita bincang ma'dun, tak perlu kita bincang sifat beza dengan Arab, tak perlu. Tapi kita ni kita akan biasakan juga untuk naik ke level yang pertengahan. Bukan level tinggi pun. Level tinggi saya pun tak erti tuan-puan. Ini level yang asas dan juga level pertengahan sahaja. Jadi amrun iktibar dan juga wujudi ini kelas tuan-puan, kategori pengkelasan. Dia panggil syai'in ma'lum ataupun dia panggil syai'in arba'ah. Suatu perkara ini dikelaskan oleh para ulama berdasarkan kelas yang tersendiri. Pertamanya suatu benda ini kelas yang pertama kelas ada. Kita nak kelaskan, kena kategorikan. Pertamanya benda tu ada. Dia panggil amrun wujudi. Benda tu ada. Apa dia benda tu ada? Sesuatu benda yang ada yang boleh dikesan dengan panca indera. Sama ada panca indera tu panca indera yang zahir ataupun panca indera dalaman kita secara wujudan. Settle. Ada yang kedua tuan-puan, kelas yang kedua, dia ada 4 semua kan? Biar 4 tu. Kita ambil 2 cukup dah. Yang kedua tuan-puan, yang kedua benda yang amrun iktibar. Yang kedua ma'dun, sebenarnya benda tidak ada. Mata buta Allah Ta'ala, benda tidak ada. Benda yang tidak ada. Peka Allah Ta'ala, benda tidak ada. Apabila benda yang tidak ada, dia panggil ma'dun, benda yang tidak ada. Itu kategori yang kedua ma'dun. Yang ketiga amrun iktibar. Kita ambil yang ketiga hal dulu. Tapi biar dulu hal tu. Kita ambil amrun iktibar. Dia ada 4 kan? Wujudi, amrun iktibar ataupun ma'dun, amrun iktibar, yang keempat hal. Biar dulu 4. Kita ambil 2 dulu.
Pertama, wujudi benda yang real ada. Yang keduanya, benda yang kita faham aja. Kita faham. Tapi nak tengok tak boleh. Tapi faham tak? Ya, faham. Sebab itu benda yang kita faham, benda yang tidak ada, dia tak guna benda tu. Kita tak guna ada, kita panggil sungguh. Tuan-puan masih ingat dulu, kita berperbahasan dalam topik hukum akal. Mesti ada, mesti sungguh. Kenapa mesti ada, mesti sungguh? Mesti ada, refer kepada perkara itu ada. Kalau sungguh, kita refer kepada benda itu tidak ada, tapi kita faham. Maka kita tak akan ada sungguh. Kita akan kata sungguh, kita tak kata ada. Mana contoh dia? Cantik. Cantik bukan ada, hanyalah kita faham. Muka dia, ya muka ada, tapi ciri muka itu cantik. Kita nak menceritakan ciri yang tidak boleh dikesan, tapi kita faham dia tu. Yang nampaknya lah wajah muka. Nampaknya ialah ada ni muka. Muka ni ada, tetapi cantik tu tidak ada. Kita nak cerita muka ni cantik. Kalau kita refer cantik, ya ini muka. Ialah muka ini cantik. Maka cantik itu benda yang bukan ada material. Benda yang ada jirim. Baik. Macam pendek. Pendek ni nak cerita fizikal. Macam besar. Besar nak cerita fizikal. Kita nak cerita saiz dia. Maka saiz ni tuan-puan, dia benda yang bukan material. Bukan ada. Just kita faham. Baik. Jadi Allah Ta'ala ni tuan-puan, dia mendengar benda amrun wujudi, bukan benda yang amrun i'tibari. Bukan benda amrun i'tibari, dan juga bukan benda yang ma'dum. Bukan benda yang ma'dum. Sebab itulah di sini dia jelas Allah Ta'ala mempunyai sifat pendengar. Yang berdiri ia sifat pendengar di diri Allah Ta'ala, yang mendengar Allah Ta'ala, yang ada keupayaan mendengar dengan sifat pendengar akan tiap-tiap barang ataupun tiap-tiap benda yang ada. Tu dia panggil amrun wujudi. Bukan mendengarnya. Baik, apabila dia akan jelas di belakang, kita jelas awal. Apabila dia kata mendengar benda ada Allah mendengar. Apa dia? Dia boleh mendengar putih. Dia boleh mendengar diri kita, tuan-puan. Boleh mendengar diri kita. Kita ni, tuan-puan, konsep kita lebih kurang sama. Cuma kita sangat limited, sangat terhad. Kita hanya mendengar suara sahaja. Telinga kita, tuan-puan, kita mendengar dengan ciri, bukan dengan telinga. Kita mendengar dengan ciri yang ada dalam telinga ini. Yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita, digegendan telinga ini. Sifat pendengar. Bukan dengar telinga. Apa yang kita dengar, Allah Ta'ala fungsi mendengar kita, takluk yang ada pada sifat pendengar kita sangat limited. Hanya mendengar suara. Selain daripada suara dan yang berhuruf, tuan-puan, kita tak dengar. Kalau tanpa suara, kita tak akan dengar. Sangat limited. Kalau kita kenal, kita sangat kerdil, tuan-puan. Kita kenal Allah, kenal kita, baru kita perasan. Jangan kita rasa hebat. Kerana kita dengar ini sangat limited. Allah Ta'ala ini dia mendengar ni segala perkara yang ada. Dia bukan dengar suara saja. Dia mendengar suara tiap-tiap perkara ada. Dia dengar warna, kerana warna tu ada. Dia dengar pedas, kerana pedas tu ada. Warna tu ada. Rasa tu ada. Pedas, masin, semua ada. Warna putih, semua jenis warna dia ada. Diri benda. Apabila diri benda tu ada, semua dia boleh dengar. Kita dia boleh dengar tak tuan-tuan? Diri kita. Allah Ta'ala boleh dengar diri kita. Allah Ta'ala boleh dengar meja ni. Kerana meja ni benar ada. Allah Ta'ala boleh dengar buku ni. Kerana buku ni benar ada. Allah Ta'ala boleh dengar kulit kita ni. Kerana kulit kita benar ada. Ini antara peranan pendengar yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kita dengar ni suara saja. Mau dengar ada aku ni sekarang ni. Tanya kawan kita. Tanya kawan, mau dengar ada aku? Dengar apa? Suara. Aku dengar suara. Bukan dengar suara. Dengar aku ni. Dia kata dengar, mu cakap tu. Jadi dia ni akan fungsi. Tuan-puan, apabila kita tanya kawan kita, dia akan engage dengan kita ataupun dia akan jawab. Dia akan connect dengan kita. Apa yang mengikut peranan dia. Kalau telinga dia, peranan dia mendengar suara, dia akan jawab suara. Maksud dia, kita mau dengar tak? Aku dengar, mu tengah bercakap ni. Dia akan cakap mengikut bidan dia. Kita kata aku bukan tanya dengar cakap, aku tanya dengar ke aku ni. Ni badan aku mau dengar tak?
Aku dengar badanmu apa, aku dengar suaramu. Sebab apa dia jawab macam tu? Sebab peranan telinga kita, tuan-puan, dia hanya berfungsi mengikut bidang tugas dia. Dia hanya mendengar suara. Tanpa suara dia tak dengar. Allah Ta'ala tak bagi dengar lain. Sedangkan Allah Ta'ala ini semua benda yang ada dia boleh dengar. Ya? Tanyalah apapun, semua benda ada, Allah boleh dengar. Tu. Dia boleh dengar diri dia. Allah boleh dengar diri dia. Dia boleh dengar sifat dia. Sifat ada. Dia boleh dengar. Dia boleh dengar sifat kudrah dia. Dia boleh dengar sifat iradah dia. Dia boleh dengar sifat ilmu dia. Dia boleh dengar sifat hayat dia. Sifat hidup dia boleh dengar. Kita, tuan-puan, dengar tak telinga? Dengar tak mata? Tak dengar. Dengar tak hidung? Tak dengar. Dengar tak energi dalam ni? Rasa ada tenaga tak kita, tuan-puan? Ada yang boleh duduk depan laptop ni. Yang boleh duduk depan laptop, boleh duduk depan handphone hari ni, tuan-puan, duduk dalam kelas ni, boleh kuat lah ni. Ada tenaga lah ni. Boleh dengar tak tenaga kita? Nak dengar apa? Dengar suara je. Tapi Allah Ta'ala, dia bukan dengar suara saja. Itu, apabila kita kenal tuan-puan kita, maka kita tahu betapa lemahnya kita. Bukan mendengarnya dengan telinga. Bukan mendengarnya dengan telinga, maka mendengar Allah Ta'ala akan zatnya. Dia cerita, tuan-puan. Mendengar Allah Ta'ala akan dirinya. Sebab apa Allah Ta'ala dengar diri? Ini kena faham kunci dia, amrun wujudi. Karena diri Allah Ta'ala itu termasuk amrun wujudi. Termasuk perkara yang ada. Dan segala sifatnya, sifat ma'ani. Sifat yang ada, tuan-puan, kan sifat Allah ada 3. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada maknawiyah. Yang keempat. Cuma dalam kitab 3 je. Dalam kitab lain dia ada maknawiyah lah. Dalam kitab kita ni ada 3. Nafsiyah, salbiyah, nafsiyah, wujud. Salbiyah 5. Kidan sampai wahdaniyah. Yang ada mana? Yang ada 7. Ma'ani. Ma'ani itu Allah Ta'ala boleh dengar. Sifat ma'ani. Dia boleh dengar semua sifat ma'ani dia. Dan mendengar ia Allah akan segala warna hitam. Akan segala warna. Mana warna? Hitam, putih. Boleh dengar. Warna putih boleh dengar. Warna hitam boleh dengar. Jangan tanya dengar lagu mana. Dengar cara-cara Allah Ta'ala. Macam kita, lagu mana mu dengar? Mu dengar ni, dengar suara. Kita ada clear. Dengar clear ke tak clear. Tu cara kita dengar. Dahlah dengar suara saja. Lepas tu cara kita dengar pula, clear tak clear. Jelas tak jelas. Allah Ta'ala ni, dia dengar dengan nyata. Dengar jelas setiap benda. Dan mendengar ia Allah Ta'ala. Dan segala suara, dia dengar suara. Dan mendengar ia Allah Ta'ala dengan sifat pendengar. Akan segala rasa. Rasa apa? Tawar, manis, masin, pedas, sejuk, panas, basah, kering, harum, dan lain-lainnya. Semua dia dengar. Dengar. Kita ni bau je. Emu bau tak harum? Bau. Emu dengar tak harum? Dengar apanya? Dengar tak bau harum aku pakai hari ni, minyak wangi ni? Bau. Kita tanya, dengar, dia duk jawab bau. Sebab takluk. Dia akan jawab berdasarkan takluk dia. Dia akan jawab berdasarkan fungsi yang dia boleh tulis. Ini job bidang tugas. Walaupun benda itu dalam batu yang pejal, Allah boleh dengar. Asalkan dalam tu ada benda yang ada. Benda yang ada. Benda yang amrun wujudi. Walaupun benda itu dalam batu yang pejal, tiap-tiap barang yang ada. Allah mendengar ini. Tiap-tiap barang yang ada, ia dengar sekaliannya. Allah dengar semua barang yang ada. Jangan tanyalah barang yang makdum. Allah dengar tak pekak? Mana ada pekak? Allah dengar tak buta? Mana ada buta? Allah dia tak takluk pada benda yang tak ada, benda buta. Lemah, Allah Ta'ala tak dengar benda buta. Mana ada lemahnya? Buta tu kan bukan benda ada. Ni kena tahu fungsi job dia. Macam kita lah. Mu dengar tak aku minyak wangi ni? Minyak wangi ni dengar lagu mananya? Minyak wangi ni dia harum. Cium boleh cium. Oh, lemah mu ni. Telinga apa pekak tak dengar minyak wangi? Boleh kita cakap kat kita pekak. Mu pekak sungguh lah. Minyak wangi aku punya harum beli 1000 ni. Tak dengar.
Tu panggil gila. Kita panggil kata mu ni gila lah. Nak minyak wangi nak dengar apanya? Minyak wangi tu harum. Kalau tanya minyak wangi buah harum, aku jawab buah harum lah. Kan kita pun kan, kita tak panggil pekak. Begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tak dengar benda buta. Bukan benda buta ni. Benda ni dia merujuk pada amrun wujudi. Tu. Nak kena pandai jawab tuan-puan. Baik. Dan mustahil atasnya atas Allah Ta'ala itu tuli. Tuli itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu tak tuli. Tak tuli itu tak tuli itu istihalah. Dan ke-12-nya wallahu a'lam basar. Insya-Allah tuan-puan, minggu akan datang kita bincang basar. Dan sebelum kita bincang basar, minggu akan datang saya akan buat kesimpulan pendengar. Saya akan rumus balik pendengar. Hari ni nak rumus tak ada masa dah, lebih masa dah. Saya akan buat rumusan balik sebelum kita bincang basar, sebab dia ada 3 ni kan, pendengar, penglihat, pekata. Ada 3 lagi baki. Sebelum penglihat, kerana konsep penglihat dengan pendengar sama je takluk dia. Fungsi dia sama, jadi saya akan buat rumusan balik, kesimpulan balik pendengar, apa makna pendengar, yang keduanya apa fungsi pendengar, yang ketiganya apa bidang tugas dia ataupun job dia. Mudah saja tuan-puan, job dia, bidang tugas dia mendengar perkara yang ada. Sebab itulah saya selalu sebut tuan-puan, kenapa saya selalu ulang amrun wujudi ni, konsep amrun wujudi, formula amrun wujudi, supaya lebih clear, lebih jelas, lebih mantap kepahaman kita. Kalau tidak dia akan bela. Tak tahu beza. Amrun wujudi ni apa dia? Amrun iktibari ni apa dia? Bulat tu apa? Luruh tu apa? Nak kelas. Putih tu apa? Putih itu dia panggil sifat. Sifat yang ada. Kalau cantik sifat juga, tapi sifat yang tidak ada. Putih ni, cantik ini hanya dia merujuk kepada, kita faham orang tu cantik, tapi cantik muka ada, cantik tak ada. Ni yang duduk pening ni tu apa? Botak. Botak tu merujuk kepada kepala yang tidak ada rambut. Kepala tu ada. Kepala tu amrun wujudi. Kepala tu ada, botak tidak ada. Jangan tanya Allah dengar tak botak. Botak tu bukan amrun wujudi. Kepalamu tu Allah dengar. Cakap kat dia. Kepalamu tu Allah dengar. Sifat botak tu cuma nak cerita kepala tak ada rambut. Apabila kepala tak ada rambut, orang panggil botak lah. Ciri-ciri kepala yang tak ada, yang botak ni, kepala tidak ada rambut. Tak ada rambut. Tapi tak ada rambut tu sifat yang sabit. Botak tu apa dia botak tu? Tak ada rambut. Nak merujuk pada dia tak ada rambut. Baik, jangan tanya botak tu. Allah dengar ada botak. Allah dengar ada janda. Allah dengar ada duda. Aku ni janda ni. Aku ni duda ni. Allah dengar ada duda aku ni. Aku ni single lah. Allah dengar ada single aku. Nak dengar apanya? Single tu bukan ada pun. Mu tu ada. Mu tu Allah dengar bercara dia. Baik, insyaAllah tuan-puan, kita akan sambung ke-12 minggu depan. Dan sebelum tu ingatkan saya, kita akan buat rumusan balik makna, taklub, dan juga bidang tugas perkara yang termasuk dalam bidang tugas pendengar. Wallahu alam, insyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kepahaman yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kerana sangat tinggi, sangat besar nilai orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tidak rugi tuan-puan berusaha menghabiskan masa kita untuk mengenal Allah, kerana ini adalah pekerjaan, profession dan aktiviti yang sangat tinggi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana pekerjaan ini pekerjaan yang membolehkan kita mengenal Allah. Pekerjaan ini membolehkan kita hampir dengan Allah. Hampir dengan mana? Hampir maklumat kita dengan Allah. Hampir kenal Allah Ta'ala. Semakin hampir kita dengan Allah, semakin rapat kita dengan Allah, semakin tinggi nilai kita di sisi Allah. Orang pun begitu tuan-puan. Semakin rapat kita dengan orang tu, semakin ada nilai kita dengan orang tu. Semakin hampir kita dengan orang tu, semakin ada nilai dengan orang itu. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung bulan depan. Minggu depan. Kalau tuan-puan yang tidak ada, yang masih kabur, jangan bimbang, boleh tuan-puan notkan di ruangan komen. Saya akan ulang walaupun benda yang sama, tak apa tuan-puan, ini ilmu. Kadang-kadang benda basic kita masih kabur, tuan-puan tanya saja dalam ruangan komen, saya akan ulang basic-basic istilah dan sebagainya supaya lebih mantap kepahaman kita. Kalau kita tak kalau kita tak settlekan benda yang kita tak faham, dia akan jadi berangkai. Maksudnya benda basic kita tak apa nak naik tinggi lagi kita akan tak
lagi kita tak faham. Sebab tu jangan bimbang tuan-puan yang basic-basic. Sebab kita memang fokus basic saja. Kita fokus basic saja. Bukan kita fokus tahap tinggi pun tak. Kita fokus basic saja. Apabila kita dah tahu basic, khatam kitab buku iman, insya-Allah tuan-puan boleh baca kitab-kitab tinggi seperti Aqidatun Najin, kitab Baqarah dan sebagainya. Boleh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan. Tanpa saya menyebut nama ramai tim-tim Gen Anak Muda. Mus, terima kasih sama-sama Mus. Al-Fakir Muhammad Jamalul Lail. Tak silap wak ni. Terima kasih Ustaz sama-sama wak. Anwar, War, terima kasih sama-sama War. Nazrin, pengerusi kita, Tok Pengulu kita. Terima kasih sama-sama Wan kita, sama-sama Ustaz Din, terima kasih sama-sama. Baik, kita ada Puan Norfa. Salam perkenalan buat Ustaz dan sahabat sekalian dari Kemaman. Salam perkenalan kembali untuk Puan Norfa kita dari Kemaman, Terengganu. Al-Fadil Syairi kita, terima kasih sama-sama. Fakrul Azman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Khusus untuk, tim Gen Anak Muda kita dari Ceras dan Jari Merata Tepat. Terima kasih dan tahniah untuk tuan-puan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك الجنة رضاك الجنة رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم يا كريم. Afid Tahir, syukran. Afwan kasir. Al-Fadhi Afid. Aku sebaik Ustaz aku apa ni? Aku Street Cherry. Oh, power nama. Nak baca payah. Fakrul Azman, terima kasih sama-sama. Danish Mukri, terima kasih. Allahumma amin. InsyaAllah kita jumpa lagi.